تقبل يخلق من لسان من ومعرفة الاسم في الجبل واشتهي قولي بسم الله الرحمن الرحيم. بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب. اعلم أن أدلة ذلك كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وظاهر الأمر الوجوب ضاد الذكر، ومن غفل في جميع صلاته سوف يكون مقيما بالصلاة لذكره، وقوله تعالى ولا تكن من الغافلين نهي وظاهره التحريم، وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون تعليل للنهي استقام، وهو مضطرد في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الصلاة تمسكن وتواضع، قصر بالألف واللام، وكلمة إنما للتحقيق والتوكيد. Malam ini menuju dengan syarat-syarat batin yang berhubung dengan amalan hati. Dalam masa kita semaya, bagaimana kita sebut dengan lepas. Dalam masa kita semaya, dia sebut itu kita dikanaki khusyuk dan dikanaki hudurul qalbi. Hudurul qalbi maknanya, kalau terjemah betul maknanya hadir hati. Dengan arti bila kita semaya, kita dikandaki pauk hati kita dan pauk pemikiran kita. Dia ada selama-lama sewaktu kita semaya. Jangan boleh jadi tubuh badan kita semaya, tapi akal fikiran kita benda lain dia ingat. Jangan. Malam ni dia nak ayat sebagaimana air semaya syarat bagi semaya, sebagaimana mengadap belak syarat bagi semaya, bagaimana memakai kain baju syarat bagi sembahyang. Dengan arti kalau syarat-syarat ni tak ada, maka sembahyang kita pun tak sah. Maka dalam banyak-banyak syarat tu ialah khusyuk dan tawaduk juga dikira syarat. Dengan arti kalau bila khusyuk ni, khusyuk hudurul qalbi dikira syarat, maka kira-kiranya kalau tak ada khusyuk ni, maka sembahyang kita tak jadi. Sebagaimana sembahyang yang tak ada wudu, sebagaimana sembahyang yang tak ada kain pakat tubuh. Itu dia duduk. Situ dia lonjok naik setengah lagi. Selama keningnya kita tidak diingat gitu mu, kita kira bila rukun 13 cukup lah. Nak ingat tak seingat, nak lala tak selala, tak kita lah. Tapi Imam Ghazali bawa dalil-dalil ayat Qurannya dengan hadisnya yang menunjukkan bahawa khusyuk dan hadir hati juga merupakan syarat yang dikandaki oleh agama atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu kita sembahyang. Sebab tu kata dia, "I'lam, tuan-tuan semua kena tahu, kena reti bahawa dalil-dalil dalam hal ini banyak. Dalil yang menunjukkan bahawa khusyuk menjadi syarat bagi sembahyang. Yang dengan arti kalau tak ada khusyuk maka sembahyang tidak akan dimakbul, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau nak kira dalil banyak. Setengah daripadanya qauluhu ta'ala wa aqimis salata lidhikri. Satu daripada ialah firman Tuhan wa aqimis salata lidhikri. Makna dia hendaklah kamu tegakkan sembahyang kerana ingat aku. Wa aqimis salata lidhikri, hendaklah kamu dirikan sembahyang ataupun hendaklah kamu sembahyang dengan cermat. Tujuan sembahyang ni dia zikri untuk ingat aku. Ini dia. Allah Ta'ala kata supaya kita sembahyang dan senang ayat selalu tujuan sembahyang itu zikri untuk ingat aku. Dengan artinya kalau sembahyang pasti dah ingat ke Allah Ta'ala, maka tak ada kaedah bagi sembahyang itu. Sebab tu dia panggil sembahyang itu sembahyang yang lala. Itu kalau orang tak ada nyawa, kaki tangan cukup lekat, tubuh badan sepenuh molek, nyawa so tak ada. Bila nyawa so tak ada lah, tak pakai hadis dalam tubuh badan, walau belah mana tegak, walau belah mana sehat, walau belah mana comel sekalipun. Baik, kemudian kata dia wa zahirul amri al-wujub wa aqimis salata.
Kalau ikut orang mengaji nahwu, mengaji sarah, sebutan akimi ini memberi makna suruh. Sebab tu kita Melayu bermakna naklah kamu tegakkan sembahyang. Naklah dia kata dia kalau mengikut pengajian ilmu bahasa maka berarti wajib. Bila kata-kata naklah pergi, artinya kita paksa orang pergi. Dalam istilah ilmu usul dia panggil wajib. Jadi sekarang saya kata naklah sembahyang kerana ingat kat aku. Arti wajib. Bila mu sembahyang ni mesti ingat kat aku. Kalau tak ingat kat aku, dosa. Situ duduk. Situ dalil bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Tuan kita Imam Ghazali menyebut bahawa khusyuk dan hadir hati ini merupakan syarat bagi sembahyang. Bila tak ada syarat, maka dengan isteri tak ada masyruq, kata yang Nabi kata wajib itu. Wal ghaflatu qaddu dzikr. Oleh kerana Allah Ta'ala minta kita sembahyang dengan tujuan ingat dia, maka bila kita lalai, berarti perbuatan lalai kita itu bercanggah dengan suruh ingat. Suruh ingat. Bila wajib ingat, arti haram lalai. Sebab tu kata dia, bila wal ghaflatu qaddu dzikr. Lalai kita daripada ingat pada Allah Ta'ala ini bercanggah dengan suruh ingat. Allah Ta'ala suruh kita ingat, tiba-tiba bila kita lalai, arti kita buat benda yang bercanggah. Sebab tu yang kata, bila mu nak semaya, mu kena bercuci daripada hadas kecil hadas besar. Tiba-tiba kita masuk semaya, hadas dia ada lagi, misal tak ambil semaya, tidak ke arti canggah. Bila canggah, semaya kita di sana tidak dimakbul, supaya juga semaya kita di sini tidak dimakbul oleh Allah Ta'ala. Faman ghafala fi jami'i salati kaifa yakunu muqiman bi salati dzikri. Oleh itu kata dia, mana-mana orang lalai di semua bahagian semaya dia, bagaimana kita nak kata dia ni semaya untuk ingat pada Allah Ta'ala. Sebab kita semaya untuk ingat Tuhan. Tiba-tiba bila kita semaya tak ingat, belah mana kita nak kata kita ni semaya. Sedangkan semaya itu sendiri sebagai bekah untuk nak bubuh ingat Allah Ta'ala dalam tu. Bila kita sendiri bekah tu ada, patut bubuh apa sekali, kosong bekah. Orang dia tu, dia ajak kita mikir sama. Dia tidak kata dia suruh, lepas tu dia tidak royak. Sebab apa, kan apa, dia royak. Dia kata aku suruh musmayang, kan ingat aku. Itu bila musmayang, pasal ingat, tak ada. Wa qawluhu ta'ala wa la takum minal ghafilin. Yang kedua kata dia, dalil yang kedua. Dan wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk daripada orang yang lalai. Dia kata aku layanmu, jangan jadi mu ni orang lalai. Orang lalai, kita tahu orang lalai. Jangan jadi mu ni orang lalai. Kemudian bila layan wala takum minal ghafilin, zahiruhu at-tahrim. Zahir ataupun ya pandangan zahir, pahaman zahirnya haram. Bila Allah Ta'ala kata mu jangan lala, itu seperti yang kata haram atasmu lala pada aku waktu musmayang. Jadi balik hak ingat dikira wajib, balik hak lala dikira haram. Dan apa lagi kalau tidak merupakan syarat yang sama tinggi, yang sama taraf dengan syarat ambil ismayang, dengan syarat menghadap belak dan sebagainya. Yang ketiga, wa qawluhu ta'ala hatta ta'lamu ma taqulun ta'lilun linahyi sakran wa huwa muttaridun fil ghafili al-mustaghriq al-ham bil waswas wa afkar dunya. Mula-mula Islam itu Allah Ta'ala tidak layan selalu orang minum air. Waktu Islam mula-mula sapa di muka dunia ni, manusia Arab khususnya minum arak ni serupa dengan minum es hidup kita lah. Rasa nak minum tak minum arak ni, dia buatnya apa ni, buah sama, buah anggur, macam-macam pecah cara dia lah. Ketunya dengan sebab Tuhan tahu manusia ni begitu sekali apa bertagih dengan minum arak, maka Allah Ta'ala tidak haram selalu arak. Bahkan mula-mula start Islam ni boleh nak minum arak. Semuanya dia kata gini ya, apa namanya, wala taqrabus salata wa antum sukara, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dia kata mu jangan sembahyang waktu mu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga siapa mengerti benda apa hak mu kata. Arti selagi mu mabuk jangan sembahyang.
Kerana kalau tebal mu semaya tu mu tak erti gapo sekali benda hak mu kata. Mu mabuk. Mulut kata bergapo tak tahu. Ulian mikir kata jika mu mabuk tak semaya lagi. Bila mu sudah sedar molek sium molek dan mu faham dan gapo hak tu di mulut nanti kata semaya. Artinya apa? Artinya Tuhan nak benar pada manusia semaya ni sedar atas perkataan yang tiba daripada mulut ni. Walaupun ayat ni dituju pada orang minum arak, ya Allah Ta'ala kata mu jangan semaya ketika mu mabuk, kecuali setelah mu sedar molek sium molek. Maka ayat ni juga serupa yang tak lain. Maknanya elak tulah. Bagaimana Allah Ta'ala larang orang yang mabuk jangan semaya kerana orang semaya yang mabuk kita itu gapo sekali, maka kita boleh kiyah kata Imam Ghazali dengan orang yang semaya tak ingat gapo sekali walaupun tidak mabuk. Supalah. Tujuan nak sedar. Tujuan daripada semaya ni nak manusia ni sedar benda apa dia buat. Baik dia sujud, dia sedar dia sujud pada Allah. Baik dia duduk tipu Rabbil sini, dia sedar dia duduk tipu kepada Tuhan. Baik pun dia rokok, baik pun dia tiang, dia sedar belakang. Sedar tak sedar ni serupa ya. Sama ada tak sedar tukih mabuk atau tak sedar tukih diingat koksi, serupa dia kata. Jadi oleh yang demikian dalil kok yang Tuhan buat layan apa yang Tuhan guna untuk orang minum arak, bolehlah kita guna pada orang yang mabuk dunia. Kok tu mabuk arak, kok ni mabuk dunia, sama-sama tak sedar jatuh. Cuma kata dia wahwa muttaridun fil ghafili al mustawriqil hammi bil waswas askaribun. Kata dia elak ni adalah berjalan terus untuk orang lala yang tenggelam dalam keadaan waswas, dalam keadaan ingat pada dunia. Orang yang pemikiran dia lemah dalam urusan dunia, maka orang ni juga dikira orang mabuk. Oleh yang demikian selagi dia duduk mabuk, lepas tu dia tengah semaya, lepas tu dia semaya, maka selama itulah semaya dia tak cukup syarat. Sama ada mabuk arak ataupun mabuk dunia dia. Hati lah. Dia sebut hati lah. Mana orang sibuk fikiran dia, maka bila sibuk fikiran dia, keteban dia semaya, apa artinya fikiran dia tak pergilah ke semaya. Dia sibuk muka lain. Dia belum pada ni pun kita baca dah itu Nabi sebut. Kalau mu nak semaya, dia kebetulan berasa nak buang yang kecil, buang yang besar, dia besar dulu. Nak makan, nak dapat besar dulu, bimbang takut mu masuk dalam semaya tu, hati mu bawa-bawa lagi dia ingat pada benda-benda tu. Besar balik tu baru mali lah. Sebab itulah kita dah sebut sama belum daripada masuk waktu tu, belum pada masuk waktu semaya, dia besar dah fijar itu. Nak kecil, nak berok, nak mandi, nak berapa besar dah. Bila jak masuk waktu tu, dia molek. Keadaan kita lenang, lapang molek keadaan itu. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, innama as-salatu tamaskunun wa tawadun. Berapa dalil dia tepat. Tadi tiga tadi ayat-ayat gapo. Hak ni hadis. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama as-salatu tamaskunun wa tawadun. Sesungguhnya semaya ni arti tenang hati wa tawadun dan rendah diri. Makna kalau kita tanya orang pekoh, berapa waktu dulu semaya? Maka orang pekoh jawab semaya ni ialah mula daripada akad tebi sampai kudu salah. Itu jawapan daripada tok guru fiqh. Tapi jawapan daripada orang tasawuf lah kita panggil ataupun urusan batin, dia jawab lagu lain, dia selayah dengan batin dia. Sebagaimana Nabi sebut. Nabi kata semaya ni apa dia tak? Semaya ni tamaskunun wa tawadun. Tenang dan tawadun. Itu makna semaya. Dengan ayat kalau fikiran tidak tenang, tawaduk dalam hatimu tidak ada terhadap sembahyang terhadap Allah, maka itu tak panggil sembahyang. Walaupun hukum 13 tu tak cacat sikit abuk. Nanti dia duduk. Innamas salatu tamaskunun wa tawadun. Sesungguhnya sembahyang ni kata Nabi ialah kenangan hati dan tawaduk manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tambah sikit sebagai dalil. Husira
bil alif wal lam wa kalimati innama lit tahqiq wa tawkid. Kata dia kepada orang yang mengaji Arab, dia reti Nabi kita guna kalimah innama. Orang Arab yang bercakap guna kalimah innama, arti tujuan dia nak tumpukan sepenuh tajuk hak dia cakap tu pada sekali. Innama as-salatu tamaskunun wa tawadhu. Dengan arti dalam bahasa Arab dia boleh kata gini, dia boleh kata as-salatu tamaskunun wa tawadhu. Tak payah guna innama. Tapi kalau guna as-salatu saja tidak berbuat innama, maka orang Arab, orang yang reti Arab sama ada Arab sama Melayu, dia reti bahawa dia ni cakap tidak bersungguh mana, tidak ingat tujuan nak tumpu benda ni kepada sekali roda. Tapi bila berbuat innama dulu pada cakapan kita, maka tujuannya nak tumpukan as-salatu ismayah ni khusus kepada tamaskunun wa tawadhu. Dengan arti kalau tidak ada tamaskun, tidak ada tawadhu, maka dengan sendiri tidak ada semaya. Tidak ada khusyu' tawadhu dan tidak ada hudul qalbi, maka arti kata Nabi tidak ada semaya. Kalau mu dia kata semaya tu mungkin, tapi lain tidak aku semaya ni. Masih itu duduk. Boleh yang demikian, maka semaya ni selain daripada masalah rukun 13, tambah sekali lagi ke, iaitu tenang. Kalau kita tiada rukun ni 14 lah semaya kan. Hak 13 dah, tambah sekali lagi hak mengenai batin kita itu, tawadhu dan hudurul qalbi. Rukun 14 lah kita panggil senang sekali. Supaya kita ni, maknanya kalau kita sebut rukun 13, royak kat orang 13, royak kat orang 13, maka dia bilang cukup 13, maka dia berasa senang hati dari aku semaya dia cukup 13. Bila aku cukup 13, maka semaya aku layak disebut semaya. Sebenarnya ada lagi benda lain. Ia tak kurang sikit abuk pun. Tarah dia nilai dia dengan 13. Iaitu hudurul qalbi wa tawadhu. Hadir hati dan tawadhu kepada Allah Ta'ala. Jadi kiranya rukun semaya ni tidak 13 dah. 14 atau 15 atau lebih jelas. Asalkan terlibat zahir bersama dengan batin kamu. Ini cara lagu tu. Kalau kita rajin duk royak ke anak cucu kita kecil-kecil lagi kita duk royak dah semaya ni tidak sekat 13 bukan 14. Kita ajar benda tidak kecil lagi, maka besar dia ni, besarnya keadaan dia semaya itu semaya yang kedua-dua sekaligus zahirnya dengan batin. Tidaklah kata dia semaya dia cara zahir saja, batin sebelah mana perlu dirilah. Moga aku tak aku mengaji sekat 13 ya. Kalau begitulah keadaannya, salah balik kita dalam mengajar. Pak, yang kelima apa yang dalil lagi dia menunjukkan bahawa semaya ni tak sudah sekat 13 ya, sekat rukun 13 ya, bukan mesti ada sama khusyu' dan tawadhu. Tambah lagi hadis Nabi, man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da. Nabi kata mana-mana orang yang semaya dia tu tak boleh menyekat dia daripada perangai keji dan perkara mungkar, maka arti orang itu tidak akan bertambah dia dengan Tuhan kecuali semakin jauh. Sebagaimana disebut sama, semaya ni satu cara Allah Ta'ala suruh kita buat dengan tujuan nak rapat kita dengan dia. Tuhan tak serupa kita tak serupa dengan Tuhan. Nak sudah keadaan tak serupa terus tak jadi. Moga kita ni nak Tuhan. Balik Tuhan bukan nak sangat kita. Oleh yang demikian, supaya kita ni semakin rapat dengan Tuhan, Allah Ta'ala beri satu cara kepada kita. Manusia kalau mu nak rapat dengan aku kat mu semaya. Bila mu semaya, maka dengan sendiri benda keji dan benda mungkar akan hilang demu. Selagi benda keji dengan mungkar ni duduk demu, jangan dah haraplah aku boleh berapak dengan mu dan mu boleh berapak dengan aku. Kerana aku ni benda satu zat yang suci, satu zat yang mulia, zat berapa dengan sendiri. Di aku tak ada benda keji dan benda mungkar. Oleh yang demikian, kalau mu berasa tak sih benda fahsyat dan mungkar dengan tujuan nak berapak dengan aku, maka mu diminta semaya. Artinya bila kita semaya, artinya dengan sendiri tidak ada benda keji di kita. Kecek uduh, tak ada kedeku, tak ada
Beri baloh tak ada, nakuk tak ada, bacul tak ada, gapo tak ada di kita. Bila kita semayang. Kerana semayang ni khusiat dia begitu. Khusiat dia ni boleh kisi, buang benda-benda keji di kita dan benda-benda mungkar di kita. Tetapi Nabi kata, kalau orang yang semayang tu pun tak hilang juga sifat keji dan sifat mungkar ni, maka berarti orang ni kau adalah ketua, kau jauh dengan Tuhan. Kau adalah ketua, kau hilang dengan Tuhan. Itu menunjukkan kata Imam Ghazali, orang yang semayang yang tidak khusyuk, maka sia-sia semayang dia. Ini berpunca daripada tidak khusyuk tu. Berpunca daripada tidak khusyuk. Bila dia semayang tidak khusyuk, maka dia sendirilah tak ada rasa geni untuk nak beri. Untuk kalau buat kalau fasad pun tidak rasa geni, buat kalau mungkar pun tidak beri romu. Tapi kalau dia semayang dengan khusyuk molek, bila dia sebut Malik Yaumiddin, sekuat-kuat Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhirat. Bila sebut kata hari akhirat, tergambarlah kepala dia kaluk sibuk manusia, riuh rendah manusia, teriak tangis manusia, berpilih pendai manusia. Maka dia sendiri sepatutnya dia naik lemah, dia naik khusyuk tawaduk, dia hina dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama kelamaan kita duduk hati kita dengan belah ni, maka dengan sendiri benda keji akan jadi hilang daripada kita. Putus hang nak buat benda keji, dan kalau mungkar pun tak ceritalah kepada kita. Kalau kita semayang dengan penuh khusyuk tawaduk. Itu kalau kita fikir tu sepatah Malik Yaumiddin saja. Tak sekira Ar-Rahmanir Rahim lagi. Tak sekira banyak lagi Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Alam. Segala doa yang dibaca dalam semayang itu cukup untuk nak kikis buang, nak lukis buang segala sifat-sifat uduh daripada manusia. Tapi benda ni nak boleh kikis lagi tanda pada tawaduk dan sebagainya. Jadi kalau orang tua, kita ni tua kediri dan semayang, tapi perkara huduh dia ada di kita, maka jangan semayang kita tidak khusyuk dan tawaduk. Dia dengan sendiri kitanya kau lah tua, kau tidak nak dapat dengan Tuhan, kau jauh dengan Tuhan, kau malas semayang, kau enggak. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin khawzuhu min salatihi at-ta'abu wal-nasab wa ma arada bihi ila al-ghafil. Nabi kata, berapa banyak orang yang duk kacau semayang, tapi hak boleh pada dianya ialah penat dengan lembut. Umat aku bukan sikit hak semayang ni. Garanti lah hak semayang ni kau banyak. Ada alhamdulillah kita perlu tengok le ni dah. Le ni orang kau ramai semayang. Tengok besar, tua, muda, apa namanya, berjubah, serban pun kau banyak. Soalnya sekarang, Nabi kata walaupun orang semayang ni semakin banyak, tapi ada di antara orang semayang toleh gafar sekarang kecuali boleh tenang. Nak cari pahala ke semayang tak boleh. Nak cari syurga dengan semayang tu tak boleh. Kenapa? Wa ma arada bihi ilal ghafil. Nabi bertujuan daripada kata lagu ni ialah tujuan nak tuju pada hak yang lain. Dia jadi tak boleh gafar sekarang dalam semayang dia kecuali boleh tenang, boleh lelah ni ialah dia lalah. Kalau dia tak lalah, penat banyak mana, pukul penat dia kau boleh pahala lagi. Tak timbul masalah penat tu masalahnya boleh pahala. Tapi sekarang ni dia kata banyak orang semayang yang tak boleh dapat sekarang kata wali boleh penat. Punca pasal dia lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lagi 5 ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Akhir sekali. Nabi kata laisa lil 'abdi min salati illa ma aqala minha. Tidak ada bahagian untuk seorang hamba dalam sembahyang dia kecuali sekadar hak dia fikir. Sekadar hak akal, hak ada akal. Tidak ada bahagian bagi seorang manusia daripada sembahyang dia kecuali sekadar hak dia fikir. Dengan arti kalau kita nak tahu sembahyang kita ni diterima atau tidak, atau sebanyak mana hak boleh pahala, sebanyak mana hak kosong, sudah sembahyang molek boleh jadi kita renung balik. Tak daripada aku akad sedih, tak ada siapa aku risalah. Kalau kira minit, berapa minit je hak aku ingat, dia berapa minit hak aku lalah. Kalau banyak hak lalah, maka dengan sendiri kita boleh sipuh lalu. Sembahyang itu tidak diterima oleh Allah SWT. Karena aku duk kira-kiranya dalam tiang pun dia ingat kedai, dalam rokok pun dia ingat kau baru, dalam sujud pun dia ingat rumah. Akhir kita tak ada apa sekali. Berkali kalau ada sikit saja. Jadi kalau ada sikit jaga,
maka kita boleh tipu lalu. Tak payah kita baca surat kita di akhirat kelak. Kita atas dunia kita boleh raih, kita boleh padah lalu. Supaya aku tak jadi. Lalunya aku diri ingat bahawa ketika tu aku ingat kau ni, ketika ni aku lupa kepada Allah SWT. Kalau Nabi kata, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma 'aqala minha. Tidak ada hak bagi seorang hamba mengenai dirinya sembahyang dia kecuali sekadar hak dia ingat dan sekadar hak dia perhati. Inilah 45 dalil yang Imam Ghazali bawa menunjukkan bahawa khusyuk dan hadir hati dalam sembahyang ini merupakan syarat. Sebagaimana syarat ambil ismayah, sebagaimana syarat menghadap belah, sebagaimana syarat menutup aurat. Yang tak ada syarat yang tak jadi semaya, begitu juga lah hak ni pun. Tidak ada hak ni, maka tak jadi semaya. Hak kita ada bahasa jadi tu, kita ni orang panggil, maka diperasan. Itu dalilnya. Sekarang Imam Ghazali buat sikit supaya kita memiliki bersama. والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عز وجل كما ورد في الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة ولو حلف الإنسان وقال أشكرن فلانا وأثني عليه وسأله حاجة ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه. مسألة begini tadi. Semayang tak serupa dengan ibadat lain. Kalau kira rukun Islam ni 5, maka semayang ni pelik pada orang lain. Kalau kira puasa, tak nanti khusyuk tawaduk puasa ni. Orang puasa walaupun tidak khusyuk tawaduk sepanjang hari puasa, tapi nampak jelas kesan ibadat. Kesan ibadat puasa ni ialah orang panggil nak melemahkan nafsu syahwat ni kesan. Walau ada kesan, nampak monyok, nampak letih dia. Walaupun panjang-panjang hari tu dia tidak khusyuk tawaduk. Tak ada. So, kesan bagi ibadat nampak lalu kita puasa. Walaupun tidak ada khusyuk tawaduk. Begitu juga zakat. Zakat ni kalau kita beri piti, walaupun beri pada fakir miskin tidak ada khusyuk tawaduk, tapi kesan daripada ibadat zakat iaitu nak piti buang perasaan kedekut ni hasil juga pada zakat. Kita beri piti riyal, 10 riyal, 100 riyal zakat, tapi kita sendiri tidak ada khusyuk tawaduk. Walaupun tak ada khusyuk tawaduk, tapi kesan daripada zakat ni ada dalam piti kita, iaitu piti buang perasaan kedekut. Dan lama-kelamaan kita nak beri gini akan timbul perasaan baik hati pula kita. Jadi itu kiranya zakat baik, puasa baik, walaupun tidak khusyuk tawaduk, ada kesannya bagi manusia. Begitu juga haji. Kita pergi ke Mekah, dia keadaan lala lah, tak ingat Tuhan. Pun kata dia ada kesan juga. Haji ini 2 perkara. Ibadat haji ini terlibat 2 perkara. Terlibat tubuh badan dan terlibat dengan hari kerja. Sama ada kita pergi ke Mekah tu dengan khusyuk tawaduk atau kita pergi dengan sukarela lala Tuhan pun, kita tahu kadis lah. 5,500 kan? 9,000 berapa semua. Tubuh badan pun tahu kritis lah. Pacar ni tarik, kena dahaga, kena berapa habis kritis 45,000 ni. Sama ada khusyuk atau tak khusyuk, kritis kita habis, tubuh kita kritis. Kesan daripada ibadat kenapa? Tapi semayang tak. Semayang ni kata dia, kalau mu semayang pas ada khusyuk, berlari selalu dengan semayang. Ada khusyuk. Aku tidak duduk. Kerana semayang dapat duduk caca, rokok bangun. Rokok bangun ni dari segi lelah, tak lelah. Dari segi titis, tak habis. Jadi tubuh badanmu pun kadang-kadang kira lelah, tak lelah. Titis mah pun dengan semayang, tidak habis. Lepas tu kalau khusyuk sekarang tak ada pula, tak tahu apa boleh dengan saya. Masih tidak duduk. Tengok poin dia sebab. Ada. Ni kata dia sebabnya mengapa agama nak sangat semayang ni mesti khusyuk. Yang dia tidak syarat khusyuk dalam zakat, dia tidak syarat khusyuk dalam puasa, dia tidak syarat khusyuk dalam haji dan sebagainya. Kerana hak lain tak timbul masalah. Sama ada khusyuk atau tidak khusyuk dalam zakat, dalam haji, dalam apa, kesan ibadat haji ni ada. Dia orang nampak moyok habis isi. Kesan ibadat zakat ni ada dia orang walaupun tidak khusyuk.
daripada musmaya, gapo dia? Lelah, dak. Habis piti, dak. Kalau khusyuk tak ada pula, gapo nampak mu ibadat Quran. Nah, sebab itulah kata dia, dipaksa. Dia orang semaya mesti tawaduk, mesti khusyuk. Biarlah, walaupun tubuh badanmu tidak letih, tapi dia hatimu letih. Diikak, semua duk pauk, semua duk tahu, semua hatimu, orang panggil gegan, gapo orang panggil duk segar tubuh badan, gapo semua. Sebab kita bawa kereta lah. Bawa kereta orang yang tidak reti, bawa kereta. Dia nampak driver tu menengok. Tak gitu kan? Padahal pada orang driver sungguh, kaki, tangan, mata, telinga, hati, perut, habis bertumpu pada sepeda dia. Dia memang takut ada perintah bodoh, payah, kau berapa semua. Maka dia regang dua badan dia tinggal pakai lemah kereta ni. Kalau sekiranya bawa kereta tidak sepuluh dia main-main je. Bahasa lolang, bila Allah banyak menerak, menerak atas hendal untuk dekat. Itu suka pasal lah. Tapi orang yang sebenar-benar, orang panggil driver, orang panggil pemandu kereta, tubuh badan dia seperti dengan kereta. Jaga steering takut. Kaki dia. Dia tu pun dekat lah. Mesti tak bodoh kau semua jalan, kau pancik tayar, kau apa semua sekali. Sebab itulah orang bawa kereta, walau belah mana pun letih. Begitulah. Musmaya ni kata letih tak letih. Habis letih. Tak. Lepas tu gapok kesan badanmu. Selain daripada mu, paksa kena letihkan tubuh badanmu, mufajar dia. Mufajar tubuh badan dan fajar hati kamu. Baru nampak kesan badan. Kau tu lah aku sebut aku syaitan wabak. Itu macam dia. Nampak tubuhnya puasa kita ni kalau tidak ada khusyuk tawaduk tu nampak letih. Tak apalah, tapi sekurang-kurang nampak dah letih tu ada je kesannya. Kok jadi tak jadi masalah kita tak jaga tubuh badan tu biar dia. Tapi katalah orang ni puasa jak pagi gelap jak di awal bulan pakai akhir bulan tak rajin khusyuk sekali habuk. Tapi ada kata nampak kesan dia. Kesan ada kesan. Moyok pucak kelak muka-muka. Tak ada dia ni. So, korang boleh tengok dia ni puasa ni pucak kelak muka. Orang semaya ni gapo boleh kesan kalau tidak ada puasa awal tu. Pucak kelak pada 4 kali 5 minit. Hak dia mau isi 6 tak 2 minit. Sapu metah hari lagi. Sebab dia perlu apa. Tak kira dia. Itu dia. Itu kata dia watahqiq. Anna al-musalliya munajin rabbahu azza wa jalla. Dalam nisbah asal dia ni, dalam nisbah kita asal dia, yang dia hak sebut saat ni tu hak ambil cinta ada kan. Kata dia tahqiqnya bahawa seorang semaya ni ialah orang yang keceknya Tuhan. Munajin rabbahu. Orang semaya ni orang yang sedang menajak dengan Tuhan. Menajak maknanya bisik. Kecek cara sulit. Kama warda bil khabar sebagaimana hadis-hadis sebut. Baik, wal kalamu ma'al ghaflati laisa bimunajatin albatata. Jadi kata dia bila mu faham bahawa semaya ni arti bisik, belah mana kita nak fikir bahawa orang lalat dia boleh bisik. Orang bisik ni orang yang beri penuh fikiran dia, bergapo dia dengan orang yang dia bisik. Kita katalah awak dulu, kita bisik ni siapa dia? Bisiknya bini kita, kau bisiknya tunan kita, kau bisiknya saing kita, kau bahasa sulit kan? Boleh kau kita tumpukan, kita bisiknya satu orang tapi hati kita duduk lain. Tak boleh, kerana bisik ni bagian sulit. Bagian sulit, ada kan? Belah mana kita nak waktu buah sulit pada satu orang, kalau kita sendiri lala. Kita sendiri ingat tak ingat, pada tak pada. Bila pada tak pada, ingat tak ingat. Nak waktu bik bagian sulit lagu mana? Sikit dah dia kita bagian ni bagian tak dirasa lah kalau tidak kita tak bisik diri tak. Bila kita ada kebetulan bisik tak, kita itu sendiri. Bisik waktu kita bisik, sama ada sulit syawal hati bini kau, sulit masalah fikih mah, kau sulit masalah rahsia kajian ke berapa, kita tak boleh bisik kecuali orang yang beri perhatian penuh pada bagian itu. Itu maknanya bisik. Dan sebetulnya semaya ni bisiknya tu kan. Pabla mana aku nak kata mu ni tengah bisiknya tu sedangkan hati perut mu tak ada lain. Cuba berfikir sendiri kata dia. Walau halafa insan wa qala ashkuranna fulan wa usni alayhi wa sa'alahu hajatan thumma jarat al-alfaz ad-dallatu ala hadhihi al-ma'ani ala lisanihi fi an-nawm lam yabirra fi yamin. Kata dia gini, misalnya kalau satu orang bersyukur dengan nama Allah, dia kata demi Allah aku nak berucap terima kasih pada satu orang. Lepas tu aku nak puji dia. Lepas tu aku nak buat begitu, nak batu, nak buat ni. Kebetulan kata lagu ini berlaku waktu dia tidur.
Waktu dia tidur, dia menigah. Waktu dia tidur, dia kena menigah, dia menigah. Dia kata, wallahi demi Allah, aku nak pergi rumah ratu, aku nak buat gini, aku nak puji dia, gitu. Soalnya, dengan sebab kataan ni, tubik tengah tidur, dia menigah, walaupun menyebut nama Allah, adakah dia mesti buat supaya hak dia supuh? Tidak. Walaupun dia menyebut nama Allah, nak wasilah kambing, dia menigah. Demi Allah, aku nak sembelih kambing. Demi Allah, aku nak panggil orang. Demi Allah, aku nak istiqah sekian-sekian banyak. Tapi hak dia kata tu tengah tidur, tengah menigah. Bila dia jaga, adakah mesti dia buat supaya dengan hak dia kata walaupun dia supaya nama Allah? Tidak mesti. Kenapa? Kerana perkataan yang keluar daripada mulut dia ketika dia menigah, ketika dia lala. Adanya sebab perkataan itu terbit ketika dia lala, kerana dia menigah aja, maka dengan sendiri tak jadi apa kataan walaupun dia tak jadi apa. Itulah keadaannya semayang. Orang semayang walaupun tunggu baca begitu begini, tapi dengan sebab dia lala, akhirat dia tidak akan dapat apa sekarang. Kenapa? Kerana waktu dia kata tu ketika dia lala. Sebagaimana waktu tengah menyegat, tak payah dia buat walaupun dia menyumpah dapat sekalipun, begitu juga hak ni tak payah dia angin-angin nak dapat syurga di akhirat kelak, kerana waktu dia kata baca tahun berapa dia baca keadaan lala. Itu dia duduk. Kerana keadaan kita ni bila kita menazar wajib. Jadi kata apa? Bila kita menazar kalau aku siar demai nak bela kambing supaya kita orang Melayu. Kalau anak aku pakai esok nak gapo nak bela kambing, buat nak goni nak sekolah fikir aku. Ketika tu wajiblah atas kita buat sebagaimana kita supaya tu. Tetapi kata Tuhan kita ni kalau dia menazar lagu tu semua tidur tak jadi. Jadi hak ni tak jadi dia kecek tengah tidur. Dia tidur nak isi lala. Hak tu semayang tak jadi juga akhirat kelak kerana dia kecek kita ada lala. Supo sama-sama lala berlaku. Sama hak tu tengah tidur, hak tu tengah jaga. Sama lala berlaku. Walau jarat ala lisanihi fi dhulmatin wa dhalika al-insanu hadirun wa huwa la ya'rif hudurahu wa la yarahu لا يصير بارا في يمينه إذ لا يكون كلامه خطابا ونطقا معه ما لم يكن هو حاضرا في قلبه. Betul kata dia, kalau satu orang kecek dalam gelap. Satu orang kecek dalam gelap dengan satu orang yang dia ni tak tahu orang hak dia buat kecek tu ada mati. Dia duduk balik dia kecek seorang. Dia kecek seorang hadap kepada satu orang lain. Tuju cakap pada satu orang. Kebetulannya dia tidak tahu orang itu ada. Cuma dia terah nak kecek pagi esok. Kalau aku nak pergi rumah orang itu lagu mana aku nak kata. Maka dia berang. Kata seorang. Kebetulan orang itu ada. Dia tahu rumah dia cuma gelap tak nampak tengok. Kata dia lagi hukum ni tak jadi apa. Tak jadi apa cakapan dia dengan satu orang tu walaupun orang tu ada mati, tapi dengan sebab dia cakap tu hati dia 100% dia fikirnya orang tu tak ada, maka segala apa yang dia kata ni tak jadi. Sebab kita katalah aku nak pergi rumah dia esok, aku nak beri botol ke dia ataupun aku nak apa dia, aku nak bergapo dia, nak beri botol lah kata nak beri botol dia, nak bertugas ni. Tahu-tahu sudah kecek molek orang tu jangan tu selama kali duduk lagi gelap, tak duduk lagi gelap, jangan tu dia kata mari tu pihak muka kecek. Kalau dia kata buat hari lagi piti apa? Piti hak muka tak ada. Aku terai, aku tak suka muada. Aku tak suka muada. Kalau muada aku tak kata begitu, tapi aku terai bang. Jadi sebab aku terai aja, dia aku yakin 100% mu tak ada, maka dengan sebab itu tidak menjadi kewajipan aku buat sebagaimana aku kata. Itu menunjukkan dalil bahawa satu orang yang bercakap tak serupa dengan hak dalam hati, maka tak jadi apa cakapkan. Sedangkan dia bercakap tu bukannya megah, cakap semati. Tapi sebab dia yakin bahawa orang hak dia hadap ni tak ada, maka serupalah kira cakap ni tak ada alam. Bila bagaimana cakap hak lagu tak jadi apa, walaupun dia dan nak ributan berapa semua pun orang tak boleh tutup kerana dia yakin orang tak ada, begitulah keadaan satu orang yang cakap asli dia lama hukum sama tak jadi kerja. Artinya semaya yang tunggal-tunggal dia umur dah tua dengan harapan awak bekal akhirat kelak, bangun kubur di akhirat kelak nak makan hak tu lah, nak minum hak tu lah, nak pakai nak buang tangga punya hak tu lah. Jangan harap lagi tu dia agak jarak lah. Tak kita ni bangun kubur sepatut sudut semua lah. Bangun kubur nak makan, nak cukup ikat nak menggogi sebatang karus tak ada bawa berapa sekali. Jadi cagaran hidup kreditnya berapa dia? Hak amat
ibadat kita buat. Dan amal ibadat yang paling pokok sekali kan. Semaya lah. Jadi kalau semaya lagu tu lah keadaannya. Tak jadi, tak berisi kalau tidak khusyuk tawaduk, maka tahulah kita malam ini khusyuk tawaduk ni kau tu amat mustahil. Bila kita kena semaya ni jadi lalang tu kan. Jadi kita jadi semula tu atau kita tulis tu atau soalnya kalau kita punya semaya ni lalang, maka sekarang lagu mana? Nak teruh ke nak berhenti dulu? Nak buat semula? Baik, kita katakanlah kita berhenti lah. Dan lepas tu buat semula. Jamin ke buat semula tak lalang semula? Iyalah, insya-Allah maknanya. Jadi siap lalang berhenti pula. Dia siap lalang berhenti pula. Akhir sekali bergelak gitu. Orang lain main murid kita main zahur lagi. Asal apa dengar dia? Cerita masyhur tu kan. Cerita masyhur tu sinat. Nabi kata mana-mana orang yang boleh semayang dengan tidak bawa suka obuk duduk di awal sampai ke akhir, aku nak beri baju. Aku nak beri baju rata. Hadir. Sina Umar kata aku. Sina Ali kata aku. Aku terah semayang. Terah semayang. Sudah wisalah tak boleh. Dia tak ingat. Maknanya Sina Ali diri terah mengikut cerita itu tidak wallahualam lah. Terah nak dapat hadis ni tak boleh. Oleh yang demikian kesimpulannya kita didik hati kita. Semaya pakai sekali saja. Tak usah buat tak kali. Tapi tiap-tiap masa kita nak semaya itu kita bolak hati kita dengan penuh keazaman, dengan penuh tekad kita. Ya kita, ya akunya nak semaya sekat boleh nak kita sembilan. Itu je. Jadi alhamdulillah. Tak jadi terah pula. Kalau zahur tak jadi kita terah asal. Nanti asal jadilah. Tak jadi nanti murid. Biar tentu dalam hati kita ni ada buah tu. Sebab tu dah ada sebut semua. Belum daripada kat kedai tu. Hak itu. Yang jadi Allahu Akbar tu dimulai untuk semaya. Tidak dimulai dengan bismillah dan sebagainya. Berkata daripada sini. Yastahdirul musalli. Azama taman tahayya li khidmati. Ibn Hajar kata. Supaya orang nak semaya itu boleh kara mari kebesaran Allah. Bila dalam kepala kita kara mari segala kebesaran Allah. Ya aku nak khidmat. Ya aku nak semaya ni. Maka harapannya akan hilang dah. Segala hak karut marut. Hak yang nak marilah kepala kita akan hilang. Itu dia duduk. Cuba teragis lah. Tak payah kita batas semayang apa dan mari waslah balik boleh. Sekurang-kurangnya dengan pengajian kita lagu ni, kita berasa bahawa hak kita dah buat selama kini dah kita dah berasa kena tergeduh hati kita. Berasa tergeduh kan? Kalau saya mulia, kalau boleh berasa lagu tu je dulu dalam hati kita. Berjaya dah Imam Ghazali lagi kempen kita supaya kita ni khusyuk tawaduk. Dia jadi masalah ni takut-takut tak ada berasa apa. Malam ni yang royak gitu tak ada berasa apa. Kalau siapa kau pergi kat tu tak. Kena cari kitab lain pula. Dia ambil rasa payah kan nak jumpa kitab lain dia boleh kempen kita supaya kita ni khusyuk tawaduk sebagaimana apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Tak apa. Lawan tak apa. Satu soalan saya lagi. Selama-lama imam 4 mazhab bapa tak ada seorang yang buat imam. Ia berbuh syarat bahawa semaya ni 14 rukun, tidak 13. Termasuk yang tadi tak gitu kan? Imam Ghazali itu dalam kisah hak besar dia ni. Dalam kisah hak sebenar apa ni? Dalam kisah Ihya Ulumuddin dia ni. Dia jawab. Dia kata gini. Sebanyak mana orang yang hak dok buayak rukun 13 tu lah pekoh. Orang pekoh. Dan pekoh ni dia kontrik kat luar. Hak kakak dalam orang lain kontrik. Pekoh ni dia kontrik dua kaki tangan daging tulang ni kerja pekoh. Kau hati perut kontrik orang lain jual. Jadi bila kita mengaji pekoh, maka dengan sendiri kita mengaji masalah pekoh. Masalah pekoh ni itu hal luar.
mu kena tunduk, mu kena bangun, mu kena baca, mu kena akak. Ini kerja luar belakang. Ada pun masalah batin, tidak kerja fiqh, kerja tasawuf. Sekarang bila mu ngaji, sebab itulah bila ngaji fiqh saja, tak jadi kerja. Mengaji tasawuf saja, tak jadi kerja. Kena gabung di antara fiqh dengan tasawuf. Sebagaimana Allah Ta'ala gabung jasad dengan ruh. Allah Ta'ala buat orang, pada dia buat jasad saja, dia kena ruh. Dia tidak buat ruh saja, dia kena jasad. Jadi bila Allah Ta'ala gabung jasad dengan ruh, maka bila mengaji agama pun mengaji sama dah. Fiqh dengan tasawuf. Baru jadi kerja selaras dengan hak Tuhan buat jasad dengan ruh. Ya, jadi masalahnya kita ni kadang-kadang berat sauf saja. Akhir sekali bila kena Tuhan sekali tak payah mayat. Ni penyakit tasawuf saja lagi. Begitu juga hak bahasa fiqh saja. Mayat rukun 13 cukup. Tak ada apa lah. Kosong, tawaduk. Betul dibiasa 13 cukup. Ni penyakit fiqh. Jadi gabung, fikir, tahu, patuh, dua kita tadi barulah jadi kerja semari. Dan sebab itulah kita baca dalam hadis jumpa cerita Jibril turun langit. Wak lalat nak mengaji agama dengan Nabi Muhammad SAW. Tak kira ni. Dia mari berapa orang. Dia tanya Islam ni berapa orang. Iman ni berapa orang. Ihsan berapa orang. Dia tanya 3. 3 ni orang panggil rukun agama. Hak selama ni kita ngaji rukun Islam. Rukun iman. Tak kira ni. Kita tak ajar dengar rukun agama. Hak sematinya agama ni ada rukun juga. Iaitu rekit Islam, iman, ihsan. Barulah orang panggil rukun agama tu cukup. Kalau rukun Islam cukup, rukun iman cukup. Dia belakang-belakang tu dengan ihsan lagi, baru jadi orang panggil rukun agama. Jadi simpulannya, dia tu fiqh tidak sebut masalah konsep tawaduk tu kan tidak kerja dia. Kerja orang lain. Aku tak terganggu kerja orang lain. Ada toke dia. Aku kerja aku ni bukan tak luar. ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء. Jadi tidak ada syak lagi bahawa tujuan daripada baca baik, berzikir baik, ialah tujuan ini nak memuji Tuhan. Dan tadarruknya doa. Wal mukhatabu huwa Allah azza wa jalla. Dan orang yang kita tuju cakapkan kita ialah Allah azza wa jalla. Baik kita menyebut, baik kita memuji, kita berzikir, semua ni kita hadap Tuhan belaka. Dan orang yang kita buat lawan cakapnya, mukhatab al-fani ialah Allah azza wa jalla. Kemudian wal qalbu fi hijabil ghaflati mahjubun anhu. Hati manusia ni dengan sebab dipagar, didinding oleh lala, mahjubun anhu, terdinding dengan Tuhan. Bila kita kecek, bila kita bercakap dengan mulut, kita tuju cakapkan kita ke Tuhan. Dan Tuhannya ada nak bolehkah mulut kita ni menuju ke Tuhan? Tentulah kita tidak tuju dengan mulut, tuju dengan hati. Hati ni sebagai perantaraan bawa cakapkan kita ke Tuhan. Hati kita nak jadi perantaraan guano, maka kita jatuh tabir lala. Lala ni merupakan tabir yang menyekatkan kita dengan Tuhan kita. Itu dia. Selagi mu tak selok tabir nampak jengok Tuhan balik sana ni hatimu, maka selama tu dah baca mu tak sapak Tuhan. Kerana mu duduk dekat dengan tabir tu. Itu dia. Fala yarahu wala yushahidu. Maka dengan sendiri kita tak boleh tengok Tuhan, kita tak boleh syuhud Tuhan. Tengok tu bukan tengok dengan mata lembek lah, tengok dengan mata hati. Nak tengok mata hati warna di antara mata dengan benda tu ada tabir tengok. Sebab mata kita lelah ni, kita tak boleh tengok orang yang duduk di sana tabir. Kenapa? Ada skrin tengok. Tak kena kan? Begitu juga hati manusia ni Allah Ta'ala buat untuk menengok Tuhan, untuk mengerti Tuhan. Nak tengok, nak reti, nak syuhud, nak tajalli guana, membuat tabir tengok. Tak ada tabir dengan apa. Kalau hak ni tabir dengan kabok tu, hak tu tabir dengan lala. Buang lala daripada hati mu enggak, akan tengoklah kalau hak yang selama ni mu tak dapat tengok, mu tak dapat reti. Dan sini duduknya ada mau kata Nabi Musa AS. Waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bertanya Fir'aun, dia tidak minta menggolai, bahkan dia minta alat untuk dakwah. Iaitu mula-mula start disebut Rabbi syrah li sadri. Tuhan, aku minta padamu supaya mu lapang dada aku.
Nabi Musa reti untuk mendakwah, dia tak boleh pergi dengan dada sekit, dengan dada katuk, dengan dada ada tirai, dengan dada ada bini, tak boleh pergi. Tak boleh buat kerja. Orang bersarah lepung-lepung tapi hati dia lalat. Mana tidak tahu hati dia dengan Tuhan. Sarah 4 hari 4 malam tu tak ada kesan. Orang yang ucapan dia, pengajian dia, pengajaran dia kesan ni berpunca daripada dia ni sengoti dengan Tuhan. Nak mengajar sengoti, nak beroyak sengoti, nak dakwah sengoti, ketika tu kesannya ada. Dan kita pun duduk perhati. Kita pun duduk tengok apa aku ngaji dengan orang tu lama tapi tak jadi apa. Ngaji dengan orang ni mesra tapi ada kesan. Boleh jadi kini lagi. Orang yang beri itu, waktu dia beri itu gamuknya, hati dia tu sungguh. Tuhan tahu dia ni sungguh nak mengajar, sungguh nak berayak, sungguh nak berdakwah. Maka kesannya ada. Orang lain walaupun lebak lah mana kecek, tetapi dengan sebab hati dia tidak sungguh dengan Tuhan, maka boleh jadi kesan tak siapa. Kerana benda tak jejak pada hati. Hati dia dengan hati orang tu ada benda tu. Maka dengan cerita siapa benda dia. Sebab-sebab siapa kau telinga. Kata dia wala sya' bal huwa ghafilun al-mukhatab wal lisan yataharraku bi hukm al-'adah. Dengan sebab dia lalai, maka lidah dia ni walaupun gerak kerana biasa. Biasa duk caca, baca bobe ihdina baca. Bila dia rokok, dia biasa dalam rokok ni baca subhanallah azim. Bila dia menungging, dia biasa lama subhanallah dan sebagainya. Jadi lidah yang berkecek kerana biasa tentulah tak serupa dengan lidah yang berkecek dengan penuh khusyuk tawaduk. Jadi kama ab'ada hadza 'an al-maqsud bisalah. Maka alangkah jauhnya orang ini daripada tujuan sembahyang allati syuri'at li tafsir qalbi. Ia sengaja disyarat oleh Allah Taala untuk nak gila hati wa tajdid dzikrillah dan untuk membaharui ingat pada Allah wa rusukhi asli al-iman bihi dan menanamnya akidah imannya dia. Wabil jumlah kiki wa kata dia fahudurul qalbi wa ruhus salat. Kesimpulannya hadir hati dalam sembahyang itu merupakan nyawa sembahyang. Wa man 'arafa sirra salah 'alima anna al-ghaflah tudajjuha. Mana-mana orang yang tahu rahsia sembahyang, maka dengan sendiri dia tahu bahawa lalai ini lawan bagi sembahyang. Orang yang reti masalah sembahyang, maka dia reti selalu bahawa lalai ini bercanggah dengan tujuan sembahyang. Sallallahu alaihi wasallam.